Boleh dengar ke? Boleh dengar ke? Boleh? Boleh. Boleh nampak tak slide semua? Boleh. Baik. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Encik Radin Mas Uji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kerana Encik Radin Mas Uji sudi untuk menjadi rakan pembelajaran kami pada hari ini. Ya. Saya ingin mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nur Hawanis dan rakan saya Anis Nabila. Encik sihat ke hari ini? Okey. Pertama saya pun nak ucap terima kasih juga kepada daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik Negeri Sembilan. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi kata jemput saya untuk sama-sama berada dalam panggil apa ni diskusi ke apa ni? Temu bual betul. Temu bual bersama dengan Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik. Terima kasih. Dan sekali lagi saya nak memperkenalkan diri saya. Nama pentas, nama dalam seni saya Radin Mas Uji, tapi nama saya sebenar Muhammad Hanafiah Yusof. Tu dapat daripada mana gambar saya tu? Gambar tu saya dapat daripada Google, Cik. Google. Ya. Terima kasih. Okay. Baik, saya tak kenal maka tak cinta. Jadi saya akan membacakan biodata tokoh yang telah dipilih. Baik, nama sebenar Radin Mas Uji ni Muhammad Hanafiah bin Yusof, nama samaran Radin Mas Uji. Dilahirkan pada 28 April 1977. Betul kan, Cik? Ya, betul. Okey. Tempat lahir Kota Baru, Kelantan. Sebenarnya saya pun orang Kelantan, Cik. Kelantan. Mudah sikit. Ya, Kelantan, Cik. Mudah sikit. Kota Baru juga saya. Kita Kota Baru Jalan PCB. Jalan PCB. Baik, profession penerbit lagu dan penggiat kumpulan DK Barat. Bidang seni kebudayaan DK Barat, dan antara lagu yang telah dinyanyikan oleh Encik Radin ialah Tanah Serendah Sekebun Bunga dan Segar Angin. Betul ya, Encik? Ya, itu adalah antara lagu-lagu saya. Ya. Jadi semua maklumat ni betul? Alhamdulillah betul. Alhamdulillah. Jadi kita beralih kepada soalan pertama, boleh, Encik? Ya. Baik, soalan pertama. Apakah pekerjaan Encik Radin selain aktif dalam DK Barat? Okey, pertamanya DK Barat ni saya letak sebagai, kalau Kelantan dia panggil main ni. Kalau Kelantan dia panggil main ni, lepas tu kalau orang Kelantan ni jiwa dia adalah hiburan dia dan juga jiwa dia adalah DK Barat. Jadi kalau dia tak ada jiwa di Barat, dia bukan Kelantan. Ya. Betul tak? Betul. Dan selain daripada DK Barat, saya sebenarnya adalah pelukis design untuk batik. Lukis batik. Untuk batik. Itu kerja orang kata kerja azali lah. Kerja azali. Sejak daripada tahun 1994. Melukis batik lah pekerjaan asal, Encik. Saya buat design. Asalnya dulu saya lukis untuk atas kain tu, batik. Tapi sekarang ni batik lah ni dia moden sikit. Dia sebelum dicop atas kain tu dia ada design dia untuk dibuat, sebab lah ni kan batik dia ada mesin, dia ada frame apa. Jadi itulah kerjaan asal saya. Pelukis design. Jadi selain aktif dalam DK Barat, Encik Radin juga bekerja sebagai pelukis batik
bermula pada tahun 1994. Ya, selain daripada tu saya juga ada PA system. Saya buat juga PA system. Saya buat juga studio recording untuk lagu-lagu DK. Ini adalah studio saya untuk recording. Jadi tu studio yang Encik bina sendiri? Ya. Jadi soalan seterusnya saya tertanya-tanya, dari mana datangnya nama samaran yang unik sekali tu, Raden Mas Uji? Kalau nak cerita panjang lah nama ni, tapi saya ringkaskan. Nama ni diberi oleh saya anggap sebagai sifu dan juga mentor saya dalam DK Barat, sebab dia ni pun salah seorang orang kata penggiat dan juga presiden kepada Persatuan Pendikir, Presiden Persatuan Pendikir Negeri Kelantan. Iaitu saudara Abang Noor Jaafar. Abang Noor Jaafar ni merupakan veteran kepada penyampai radio Kelantan FM. Jadi beliaulah yang memberi nama Raden Mas Uji tu kepada Encik. Ya. Ada kisah lah di sebalik tu. Ada kisah di sebalik nama Raden tu. Sebenarnya Raden ni merupakan nama, kalau tak silap salah, kalau saya salah tolong betulkan. Saya nama Raden ni merupakan kaum bangsawan di Tanah Jawa. Ya, betul-betul. Tadi pun ada pensyarah saya tanya, Raden Mas Uji ni orang Jawa ke? Sebab nama dia kecil. Saya Kelantan, bukan asal Jawa. Masa saya cakap Okey, teruskan. Lepas tu saya cakap lah, Raden tu hanya nama samaran sahaja. Dia sebenarnya gini, nama Raden tu berkait dengan nama arwah guru saya dulu, iaitu Megat Nordin. Megat Nordin. Megat Nordin adalah guru saya, satu-satunya guru saya. Nama Megat Nordin tu pun, nama Megat tu bukan nama asal dia, nama bangsawan juga. Nama bangsawan juga. Nama asal dia Nordin bin Yusof. Jadi nama Megat tu pun diberi oleh orang kata penggiat seni juga. Jadi Megat Nordin ni bagi saya dia adalah idola ataupun raja inspirasi. Raja DK. Saya letaknya sebagai Raja DK. Sebab Megat Nordin ni, kalau sebut nama Megat Nordin, kalau sebut lagu dia, kalau sebut lagu Ambo Rasa Berkenih, seluruh Malaysia orang tahu lagu ni. Ambo Rasa Berkenih gitu kan. Dan lagu tu juga telah pun berkumandang di beberapa buah negara. Termasuk di Eropah, China, Jepun, Thailand, Brunei, Singapura, dan banyak lagi. Di persada antarabangsa lah lagu ni. Ya, lagu tu saja. Jadi nama Megat ni diberi oleh salah seorang kata penggiat seni, dan Abang Noor Jaafar tu masuk dengan saudara Abang Noor Jaafar tadi. Dia tahu saya ni adalah salah seorang anak murid Megat Nordin. Yang pada masa tu boleh dikatakan saya ni kira duduk, kalau tidak berdiri sama tinggi pun rasa duduk di tepi-tepi bahu. Sebab saya ni salah seorang anak murid Megat yang banyak mendapat anugerah hasil daripada pertandingan DK Barat. Jadi Megat Nordin, Megat tu adalah keturunan bangsawan di Tanah Jawa, dan saya ni sebab antara ramai-ramai anak murid dia, saya lah orang kata yang paling berjaya lah, paling berjaya, paling kuat lah, paling orang kata paling banyak dapat anugerah. Di situlah orang kata okey, dia nak match saya dengan Megat Nordin ni. Dia nak match saya dengan Megat Nordin ni. Kalau Megat Nordin adalah, Megat ni di atas sikit pada Raden. Di atas sikit pada Raden, dan nama Raden ni duduk di bawah sikit pada Megat tu. Jadi saudara Abang Noor Jaafar tu dia letak saya Raden. Raden Mas. Jadi nama Uji tu adalah nama
nama timbangan di Kapung orang panggil uji. Masa Kapung. Oh, kat Kapung panggil uji. Orang panggil uji. Jadi Abe uji. ya, terjadilah nama Raden Mas Uji. Baik, sangat menarik lah. Dari mana datangnya nama samaran tu. Jadi boleh kita teruskan ke soalan seterusnya, Encik? Okey, baik. Soalan yang seterusnya, adakah keluarga Encik Radin turut terlibat dalam bidang dikir barat seperti anak Encik, isteri Encik, ibu bapa? Okey, soalan ni kerap. Soalan ni kerap. Kalau ada temu bual kau mesti soalan ni ada orang tanya. Sebenarnya saya ni ada 14 orang adik-beradik. Ya. Dan saya satu-satunya orang kata apa ni? Terlibat dalam sebab suatu ketika dulu saya pernah dilari oleh keluarga saya terlibat dalam ni. Kayaknya keluarga menentang lah. Ya, keluarga menentang. Jadi saya letak tepi benda tu sebab saya terlampau sejak daripada sekolah lagi saya terlampau minat. Bukan daripada sekolah. Saya pernah tengok gambar saya masa saya kecil, saya umur 5 tahun, saya pernah pergi gitar. Jadi masa tu saya minat dah dengan muzik. Saya minat dengan muzik. Jadi Dikir Barat adalah orang kata platform yang paling dekat di negeri Kelantan. Salah satu orang kata bentuk hiburan yang tidak melalaikan di Kelantan, cumanya ada setengah-setengah tu lah. Tapi bagi saya Dikir Barat adalah satu yang istimewa bagi saya. Betul. Sebab tu dia timbul lagu Segangi tu. Jadi Encik ada, setahu saya berdasarkan pencarian saya di internet, Encik ada seorang anak lelaki kan? Ya, ada anak, tapi anak saya tu dia tidak ke arah Dikir Barat. Oh, dia tak minat lah. Dia minat muzik, tapi dia bukan ke arah Dikir Barat. Oh. Dia ada gitar, tapi gitar tu bukan untuk saya, untuk dia. Saya tak pandai main alat. Saya macam Datuk Ramli MS. Tak pandai main alat muzik. Encik pernah ajak tak anak Encik untuk turut sama-sama Encik dalam aktiviti Dikir Barat? Okey, masa kecil-kecil dulu memanglah saya bawa sama, sampai satu masa dia sebab dia setiap kali dia pergi sekolah, sayang dia akan royak kalau ada persembahan mana-mana ke. Kalau ada sayang dia tertengok di platform mana-mana pun dia akan saya tengok abahmu lah semalam gini-gini. Dia rasa malu. Dia malu. Jadi dia ada satu masa dia pernah bagi tahu saya, dia suruh saya berhenti. Kata tak boleh sebab saya rasa saya ingat dalam tahun 2007, 2008, 2009 kerja saya hanya di Dikir Barat. Saya berhenti sementara kerja Azali saya. Batik. Saya berhenti sementara. Saya fokus kepada Dikir Barat. Itu adalah mata pencarian saya. Saya pernah dapat 12,000 sebulan untuk 12,000 sebulan? Untuk nyanyian lagu-lagu. Jadi saya pegang anak bini saya dengan berdikir je. Tu. Banyaknya pendapatan Encik 12,000 sebulan untuk Dikir Barat. Alhamdulillah masa tu. Masa tu. Jadi soalan yang ketiga. Yep. Mengapakah Encik Radin memilih untuk bergiat aktif dalam Dikir Barat dan bilakah Encik bermula bergiat aktif dalam bidang ini? Okey, mengapa saya memilih untuk bergiat aktif dalam Dikir Barat? Okey, yang pertamanya saya adalah orang Kelantan.
Orang Kelantan mana paling lama dan paling orang kata paling aktif di negeri Kelantan adalah Dikir Barat. Dan saya letak jiwa dan raga saya adalah untuk Dikir Barat. Jadi sebab itulah saya pilih untuk, saya bukan pilih, saya letak jiwa saya dalam Dikir Barat. Saya letak jiwa saya di dalam Dikir Barat. Dikir Barat pula, Dikir Barat yang betul-betul Dikir Barat. Yang betul-betul bukan yang baru lah. Yang yang baru pun saya masuk juga. Sekarang ni saya tengah memujuk diri saya untuk sebab kita zaman sudah moden, Jadi sekarang ni ramai penyanyi-penyanyi ataupun penggiat-penggiat lagu-lagu Dikir Barat ni dia ke arah kemodenan sikit. Jadi saya terpaksa tunggu. Saya terpaksa kena tunggu. Sebab saya sendiri pun orang kata pembuat muzik, saya ada studio, saya terpaksa kena ikut permintaan daripada artis. Okey, baik, saya nak muzik remix. Contoh saya nak muzik remix. Jadi remix tu adalah orang kata benda baru dalam Dikir Barat. Jadi saya terpaksa kena tunggu. Tapi elemen-elemen asal Dikir Barat tetap ada. Contohnya lirik bersama dengan rima tu. Itu saya kena orang kata saya kena fokus, saya kena kena jaga benda tu. Betul. Sebab tak boleh lari. Okey. Bila saya mula aktif, saya mula pergi aktif. Okey. Sebenarnya saya minat benda ni daripada kecil. Jadi daripada kecil tu kita hanya sekadar minat sajalah. Jadi saya mula-mula aktif tahun 2002. Tahun 1997 saya aktif dah, cumanya saya tidak ke depan, saya duduk di belakang. Saya duduk di belakang Megak Nordin tadi, saya belajar dengan dia. Saya belajar. Saya ambil masa dalam 2-3-4 tahun. 2002 baru saya aktif. Saya pertama kali masuk pertandingan. Pertandingan apa tu, Encik? Saya masuk pertandingan Dikir Barat Kebangsaan. Hanya untuk orang kata nak cari pengalaman dan juga nak kenal penggiat-penggiat seni lain. Jadi masa tu keputusannya orang kata memang tidak menyebelahi saya lah. Sebab saya masuk tu memang sekadar untuk orang kata nak cari pengalaman, nak timbul ilmu dulu. 2005 betul-betul baru saya kata duduk ke depan. Saya masuk pertandingan sekali lagi. Saya dapat anugerah Tok Jora terbaik. Anugerah Tok Jora. Dalam pertandingan Dikir Barat Keputeraan Sultan Kelantan. Kayaknya persembahan tu dibuat di depan Sultan Kelantan. Ya, depan Sultan Kelantan. Sambutan kelahiran tuanku kan. Sultan Ismail. Masa tu tahun 2005. Masa saya masuk pertandingan tu memang dia setiap tahun dia ada pertandingan. Setiap tahun dia ada pertandingan di Dikir Barat, sambutan ulang tahun Sultan Kelantan masa tu. Situlah saya start. Saya belajar, saya masuk pertandingan. Setiap tahun saya masuk pertandingan. Ada je pertandingan tak kira. Saya masuk. Selit. Menyelit di pelbagai pertandingan lah. Ya. Dan untuk pengetahuan Nur Hawanis dan juga sahabat-sahabat semua, saya ni bukan sahaja aktif dalam penyanyian Dikir Barat. Ya. Saya aktif juga dalam pertandingan nyanyian lagu klasik. Lagu Bintang Piramli. Saya adalah Johan Zon Timur Bintang Piramli. Masa Johan Bintang Piramli tu Encik nyanyikan lagu apa, Encik? Okey, lagu Piramli tu saya nyanyi lagu ni saya tak pernah dengar sebelum ni. Dan lagu ni pun tak ada dalam video-video ataupun cerita-cerita Piramli sebelum ni. Lagu yang bertajuk Rantau Selamat. Rantau Selamat. Ya, saya Johan
Zon Timur, peringkat Zon Timur, dan saya mewakili Zon Timur ke peringkat kebangsaan berlangsung di Sarawak pada tahun 2008 juga. Masa di final kebangsaan tu dia live TV1, saya tak ingat TV1 ke TV2 gitu lah. Live. Jadi masa Encik bertanding tu disiarkan di kaca TV juga ya? Ya, secara langsung di kaca TV. TV1 ataupun TV2 saya tak ingat. Rasa TV2 kot, saya tak ingat. Di situ saya dapat anugerah persembahan terbaik. Persembahan terbaik. Ya, pertandingan tu Encik secara solo ke berkumpulan? Saya duet. Piramli dia duet. Piramli kan dia dengan Saloma. Jadi dia ada 2 lagu. Pertama lagu solo dan kedua lagu duet. Dan saya juga adalah Johan pertama bintang reality radio. Johan pertama bintang reality radio. Yang dianjurkan oleh Radio Kelantan FM. Apa lagu yang dibawa oleh Encik? Untuk pertandingan ni dia selama setahun. Jadi banyak lagu. Dia buat ala-ala Akademi Fantasia masa tu. Tapi dia ni radio. Dia tak ada siaran langsung di TV lah. Jadi melibatkan selama setahun. Pertandingan selama setahun. Jadi saya asalnya mula-mula saya masuk, saya nak pergi teman sahabat. Kita teman sahabat je sebenarnya. Dia yang orang kata nak bersungguh-sungguh nak bertanding. Tapi orang kata alang-alang dah pergi, saya isilah borai juga. Isi borai. Untuk saringan pertama saya lepas, sahabat saya pun lepas. Saringan kedua saya lepas, sahabat saya pun lepas. Saringan ketiga saya lepas, sahabat saya tak lepas dah. Terbalik pula ya. Jadi terbalik. Jadi orang kata alhamdulillah rezeki saya masa tu tahun 2006. Tahun 2006. Dapat ke final dan juga saya mengalahkan penyanyi-penyanyi, kira kalau di Kelantan ni penyanyi-penyanyi lagu balada, lagu pop, tak suka jugalah ramai sebab memang penyanyi-penyanyi hok masuk tu hebat-hebat belakang. Orang kata hok sahu-sahu di negeri Kelantan saja masuk. Jadi rezeki saya masa tu saya dapat. Saya Johan pertama pertandingan bintang reality radio. Bintang reality radio. Lepas tu saya Johan peringkat negeri juga pertandingan lagu-lagu klasik anjuran radio klasik nasional. Baik, kita dapat lihat terdapat banyak pencapaian telah Encik Radin ni capai. Pelbagai pertandingan yang telah Encik Radin masuk dan telah mendapat juara. Ya. Di sini saya dapat lihatlah Encik Radin ni merupakan tokoh yang sangat hebat. Tokoh tu saya rasa saya tak layak lagi dapat tokoh tu. Mungkin 10 tahun. 10 tahun akan datang. 10 tahun akan datang. Tapi orang kata alhamdulillah dengan kata dekat dengan berkat usaha, dengan insya-Allah tunjuk ajar daripada guru-guru saya dulu. Megat Nordin. Sebab Megat Nordin ni dia ajar saya bukan hanya dalam di Kebarat, dia ajar saya. Dia kata awak masuk je segala pertandingan untuk mencari ilmu mengenai teknik nyanyian dan juga teknik vokal. Saya pernah belajar dengan Ali, saya pernah belajar dengan Mananga, saya pernah belajar dengan Cikgu Siti Hajar. Saya pernah belajar dengan Mosli Ramli, yang mirip-mirip Ramli tu kan. Saya pernah belajar dengan Isma Halil. Isma itu yang pelakon yang tolu-tolu yang nakal tu. Isma Alif. Isma Alif. Orang kata daripada pengalaman itulah saya ambil, saya bawa kepada di Kebarat. Jadi berkat usaha Encik Ya. Dan sekarang ni lahirlah Encik Radin yang sekarang. Ya. Dan sekarang ni saya kata tengah mencari ataupun kumpul bakat-bakat baru untuk saya. Kalau nak kumpul bakat baru tu Encik hanya fokuskan dalam di Kebarat sahaja ataupun
Ya, saya fokus dalam Dikir Barat saja. Baik, boleh kita teruskan lagi Encik? Ya. Mana ya? Baik. Boleh. Apakah faktor pendorong Encik Radin untuk berkecimpung dalam bidang Dikir Barat ini? Okey, yang mendorong saya untuk berkecimpung dalam Dikir Barat ni, memang yang pertama, kita adalah Dikir Barat, kita adalah Kelantan, dan kita Dikir Barat tu adalah orang kata jiwa Kelantan. Jadi kalau saya tidak orang kata tidak masuk dan aktif dalam Dikir Barat ni, siapa lagi? Sebabnya kita selain daripada pencapaian kita yang dulu-dulu yang lepas-lepas, kita nak ada juga pelapis-pelapis ataupun pewaris dalam Dikir Barat ni. Sebabnya saya tak bagi Dikir Barat ni lupus, hilang di telan zaman. Betul. Saya kena kekalkan Dikir Barat selagi mana saya mampu. Selagi saya hidup, insya-Allah Dikir Barat saya cuba saya cuba kekalkan dan juga saya cuba naik ke image Dikir Barat tu sendiri. Jadi faktor pendorong Encik Radin untuk berkecimpung dalam bidang inilah nilai Dikir Barat itu sendiri. Ya, betul. Kita naikkan. Betul. Selain daripada Dikir Barat ni, satu-satu masa boleh juga dibuat sebagai pendapatan sampingan. Kalau kena dengan cara, kena dengan tempat, kena dengan modal, insya-Allah Dikir Barat boleh dibuat pendapatan sampingan. Sebab kalau nak kira zaman-zaman dulu, penggiat-penggiat seni ni memang dia cari makan hanya dengan Dikir Barat sahaja. Jadi sekarang ni pun, zaman lo ni pun orang kata ramai permintaan daripada penganjur-penganjur, penaja-penaja untuk nak support, untuk nak taja Dikir Barat. Betul. Dek. Okey. Jadi faktor pendorong Megat Nordin juga salah satu faktor kepada Encik Radin. Ya. Saya nak sambung sebab saya kena sambung sebab saya telah diberi amanah oleh arwah Maha Guru saya untuk meneruskan Dikir Barat. Okey. Jadi soalan yang kelima. Inspirasi Encik sudah tentulah Megat Nordin. Ya, saya bertanya, apakah keistimewaan beliau sehingga menjadi inspirasi kepada Encik Radin? Okey, yang pertama dari segi suara dia. Dari segi suara dia, bagi saya suara dia the only one, satu dalam sejuta. Satu dalam sejuta. Bukan satu dalam 1000 macam lagu saya tu. Saya ada lagu satu dalam 1000. Kalau Google ataupun pergi dekat YouTube, satu dalam 1000 saya dengar Kaju. Kenal Kaju? Kaju Kelantan. Kaju. Tak kenal mana tadi. Ya, kena pergi cari satu dalam 1000. Saya dengar Kaju. Boleh. Kena pergi cari. Okey, yang keduanya Megat Nordin ni dia mempunyai kalau pertama tadi suara dia, saya minat suara dia. Yang pertama saya minat suara dia. Suara dia ni memang satu dalam sejuta. Payah nak cari suara seperti dia. Yang keduanya, dia ni orang kata perangai dia tu dia tidak tunjuk agah diri, dia tidak menyombong, dia mesra dengan semua orang. Lepas tu saya kagum dengan dia sebabnya lagu dia bukan setakat di negeri Kelantan saja orang dengar, orang tahu, tapi lagu dia di setiap negara. Antarabangsa. Ada di antarabangsa lagu dia. Itulah yang menjadi inspirasi saya. Dan saya pun ada juga berangin-angin untuk lagu saya suatu hari nanti didengar di negara-negara lain.
InsyaAllah. Okay. Saya ada dengar sebelum temu bual ni, saya ada dengar lagu Tanah Serendah Sekebun Bunga. Sedap lagu Encik. Ya gini, sebenarnya lagu tu bukan lagu saya. Itu adalah lagu Menggak Nodeng. Encik nyanyikan balik. Itu adalah lagu Menggak Nodeng. Oh. Jadi masa tu saya ingat zaman VCD. Zaman CD. Jadi lagu Tanah Serendah Sekebun Bunga tu tak ada dalam bentuk VCD, nyanyian Menggak Nodeng. Jadi ada seorang penerbit album ni, dia mari jumpa saya, dia suruh saya cover balik lagu tu. Oh, nyanyi balik. Dia suruh saya cover balik lagu tu, versi saya, dan dibuat dalam bentuk VCD. Jadi masa tu, zaman VCD masa tu memang orang kata laku keras lah VCD. Jadi orang kata secara tidak langsung lagu Tanah Serendah Sekebun Bunga tu dia macam glamour dengan saya. Ya. Kalau nak dibandingkan suara saya dengan suara Menggak Nodeng, lagilah suara Menggak Nodeng tu sedap. Tapi dia jadi kata tak apalah, tak boleh anak guru anak murid pun tak apa. Orang kata tak boleh anak guru anak murid pun tak apa, sebabnya anak murid seakal-akal lebih kurang dengan Menggak Nodeng. Jadi banyak radio-radio termasuk THR Gegar, Kelantan FM masa tu saya ingat pasal versi saya, dia tidak pasal versi, dia tidak siap versi Menggak Nodeng. Sehingga ada dalam carta DK untuk radio ni, dia memang dia ambil versi saya untuk masuk dalam carta tu. Pernah satu ketika Johan tak tahu berapa belah minggu Johan lagu tu. Lagu Tanah Serendah Sekebun Bunga tu bukan dalam lagu dekat radio tu. Carta lagu DK Barat. Jadi sampai ke hari ni pun ramai kata, lagu demo sedap lah, lagu Tanah Serendah Sekebun Bunga tu. Saya kata bukan lagu saya tu lagu Menggak Nodeng. Saya cover je. Saya cover je. Kayaknya lagu tu viral lah Encik. Ya. Viral masa tu, viral bukan pada masa tu pun Facebook mana ada. Ada di corong-corong radio lah. Ya, masa tu dia viral melalui corong radio dan juga VCD DK dulu orang beli. Okey. Baik, soalan ke-6. Adakah Encik bergerak secara solo atau berkumpul dalam bidang DK Barat ini? Okey. Saya tak ingat selama cumanya sejak daripada tahun 1997 saya belum aktif lagi, cuma saya duduk belakang, tapi saya bergerak dalam Kumpul Ledah. 2000 saya bergerak dalam kumpulan. Saya ada pasukan saya ada kumpulan DK sampai 2012. Saya ada pasukan DK saya. Itu pun pasukan DK yang berlainan. Lepas tu saya berehat buat seketika dalam dunia DK Barat untuk fokus kepada keluarga dan juga kerja. 2016 saya comeback balik. Saya bergerak secara solo. Solo. Jadi sekarang Encik bergerak secara solo lah. Ya, sekarang ni saya bergerak secara solo. Boleh kita teruskan dengan soalan 7 Encik? Okey, boleh. Apakah mesej atau penceritaan yang biasanya disampaikan dalam persembahan di Barat? Contohnya lagu Segar Angin dan Tanah Serendah Sekebun Bunga, apakah pemikiran yang terdapat dalam lagu tersebut? Okey, untuk dua lagu ni, untuk penceritaan ataupun mesej dalam lagu ni, yang pertama, kita ambil lagu Segar Angin. Lagu ni saya cipta tahun 2018. Dan saya upload dalam YouTube pun tahun 2018. Sebabnya 2018 tadi saya kata saya berehat. Saya pernah berehat seketika. 2012 sampai 2016. Okey, masa saya rehat tu, memang saya rehat betul-betul. Hujung 2016 ada sahabat saya mari, seorang penulis lirik lagu di Kelantan kita, lagu di Kebarat. Dia mari jumpa saya, dia kata, Radin,
Demo kena nyanyi semula. Demo kena aktif semula. Betul. Bapa, saya tanya dia, bapa, kenapa? Kau sudah kata sudah berhenti. Sudah tidak ada dalam Dikir Barat. Dia kata tak boleh. Demo kena nyanyi sebab kau buat lagu special untuk demo. Lagu apa pula? Kita tanya dia, lagu apa pula? Dia pun bagilah lirik. Dia bagi lirik. Saya pun bacalah lirik tu. Lirik lagu Segangin lah. Baca. Sedap juga lagu ni. Kenalah dengan saya sebab saya telah orang kata lama berehat. Jadi orang kata dia ni sahabat saya ni dia nak bangkit balik. Dia nak angkat balik angin saya dalam Dikir Barat sebab dia tahu. Sebab dia kenal saya, dia tahu saya tak boleh dengar lagu-lagu Dikir. Jadi saya pun kena comeback ni katanya. Saya tengok pada lirik kena comeback ni. Okey, saya terima. Saya terima lirik dia. Lepas tu lagu mana ni kata nak publish lagu ni. Dia kata kena cari studio lah. Kena cari studio, kena rekod lagu ni. Lepas tu saya fikir, tak apa saya gini kawin belajar selu-selu pasal recording ni. Saya belajar selu-selu pasal recording, saya beli alat-alat, beli sikit. Saya beli alat-alat untuk recording di studio ni. Hampir mencecah 10,000. 10,000. Saya kumpul software apa semua tu? Software apa cik guna? Software, sound card, keyboard, PC, speaker, studio dengan mic, dengan wire semua. Dengan soundproof ni. Ni soundproof merah putih belakang ni. Masa ni saya beli soundproof ni. Masa ni belum ada lagi di Malaysia. Saya ada direct daripada China. Saya ada direct daripada China. Dekat lah 10,000 termasuk aircon ke apa semua. Kata saya pun belajar rekod. 2018 tu saya rekod, saya pun bubuh lah dalam YouTube. YouTube tu bukan channel saya. Saya tak ada channel lagi masa tu, 2018. Saya buat dalam channel kawan saya tu. Okey, lagu tu berkisahkan betul-betul kena dengan saya. Sebabnya lagu Segangin tu saya telah lama berhenti dan lirik dia tu mengandungi tak turun ke bahasa. Lirik yang pertama dia saya minat di lirik yang pertama tu. Baris yang pertama tu saya minat dah. Lama tak turun ke bahasa, rasa nak segar angin. Jadi kata kenalah aku dengan lagu ni, dengan lirik ni. Lepas tu melodi saya buat sendiri. Melodi tu original saya. Saya tak ambil mana-mana kata copy mana-mana melodi. Jadi berkenaan dengan lirik tu, dia kata lama tak tahu ke bahasa, lama nak segar angin, sekok sebok ni Risa, boleh hajat dah hari ni. Lepas tu lagu tu masa saya publish di YouTube tu memang orang tak kenal lagi. Sampailah tahun awal tahun 2020. Orang tak kenal pun lagu tu. Lepas tu ke 2020 kita COVID. COVID. Bulan 3 kita COVID. Lepas tu saya pun buat versi muzik. Saya upload di YouTube saya. Saya buka channel YouTube. Sebab masa tu memang tak boleh nak pergi mana-mana, saya upload dalam YouTube. Jadi semua penggiat seni kita ni bukan di negeri Kelantan saja, termasuk di seluruh Malaysia kita tak boleh nak main-main dengan apa satu. Tak boleh nak berdikir barat, tak boleh nak buat apa. Jadi masa tu semua orang tengok main ni hanya di telefon. Betul. Daripada situlah lagu tu mula meletup. 2020 meletup lagu tu sampai ke hari ni. Lagu tu sudah pun 1.6 juta view di YouTube saya. 1.6 juta view. Di YouTube saya. Satu-satunya lagu Dikir Barat hok tak ada video klip, hok tak ada video music yang capai 1 juta ke atas. Lagu Segangin. Jadi memang lagu tu kita kata
dekat dengan peminat-peminat lagu-lagu Dikir Barat, dekat dengan penggiat-penggiat seni. Kalau macam lagu Tanah Sendas Kebun Bunga ni, penceritaan dia mengenai kisah seorang raja negeri Kelantan pada zaman dahulu. Cik Siti Wang Kembang Cik Siti Wang Kembang. Pemerintah dia, lepas tu personality Cik Siti Wang Kembang. Dan lagu ni menceritakan kisah Cik Siti Wang Kembang. Yang duduk di Tanah Sendas Kebun Bunga. Itulah lebih kurang. Baik. Okey. Kita teruskan kepada soalan 8. Okey. Jadi bagaimanakah munculnya ilham ataupun idea dalam penciptaan lirik atau seni kata lagu Dikir Barat yang dihasilkan oleh Encik Radin sendiri? Okey. Kalau dulu saya ni saya segi nyanyi mana-mana pun saya nyanyi lagu Menggak Nordin je. Betul. Saya nyanyi lagu Menggak Nordin je. Masa tu kita rasa kita tak layak lagi nak cipta lagu sendiri. Kita hanya duduk nyanyi lagu Menggak Nordin. Tak kira event mana-mana pun lagu Menggak Nordin kita nyanyi. Berkumpulan atau solo memang saya nyanyi lagu Menggak Nordin. Sampai masa 2017 tadilah saya fikir sampai masa dah saya kena ada lagu saya sendiri. Saya kena ada lirik ciptaan saya sendiri. Dan kata alhamdulillah sampai hari ni saya sudah ada nak kata banyak tu tak juga tapi banyaklah lagu-lagu ciptaan saya dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi lain. Agak-agak berapa tu Encik lagu ciptaan Encik? Ratus tu tak dapat lah tapi bawah pada ratus tu adalah, boleh lah. Cukuplah untuk saya buat publisher, saya daftar untuk MACP untuk dapat royalty tu. Sebab saya ni salah seorang daripada penyanyi ataupun pencipta lagu Dikir Barat ni yang ada CJ hak cipta. Sebab saya berdaftar lagu-lagu saya berdaftar dengan MACP iaitu Music atau Copyright Protection. Daripada situ saya dapat royalty daripada penciptaan lagu. Lagu Satu Dalam Seribu tu lirik ciptaan Encik juga ke? Lagu tu lirik daripada penggiat seni kita dan melodinya adalah melodi daripada kita parodi daripada lagu Hindustan. Satu janam mein tere. Lagu Hindustan. Dulu memanglah, kalau dulu zaman-zaman VCD dulu banyak lagu-lagu kita memang kita parodi daripada lagu-lagu Hindustan, dandut. Zaman apa ni sejak rojak ni ada kata penggiat-penggiat kita yang kata yang berani tampil untuk buat melodi sendiri. Untuk orang kata ada hak cipta sendiri. Mana kita boleh claim lagu ni lagu asli original daripada kita. Macam lagu sekarang ni tu saya boleh claim, saya boleh declare lagu ni original saya. Saya tak ambil mana-mana. Banyak lagu sekarang ni lagu baru saya cipta original 100% saya. Ada lagu baru yang saya baru buat ni, lagu yang bertajuk Kata Dulang Paku Serpih. Kata Dulang Paku Serpih. Ya. Original 100%, 100% saya buat. Lagu tu berkisahkan tentang apa? Tajuk dia tu Kata Dulang Paku Serpih. Maksudnya ada kita sedikit sindiran, nasihat kepada pendengar. Lagu ni lirik saya, melodi saya, arrangement muzik saya, dan video muzik pun saya sendiri, editing pun saya sendiri. 100% saya buat. Lagu ni belum rilis lagi. Allah sebulan depan kot kita rilis di YouTube. Saya ada channel YouTube saya, Radin Mas Uji. Saya dah subscribe Encik. Alhamdulillah, terima kasih. Yang belum lagi boleh. Tolong subscribe. Encik, pada zaman COVID waktu ketika dahulu
Ya. Encik pernah keluarkan lagu yang bertajuk COVID-19. Ya. Betul? Ya. Dan lagu tu viral katanya. Nak kata viral pun tak juga, tapi viral lah sikit-sikit. Sebab lagu tu masa tu hanya saya saja yang keluarkan lagu. Sebab saya ada studio, saya ada kemudahan, saya ada saya ada hardware, saya ada benda-benda yang saya boleh buat. Memang orang lain memang tak boleh nak buat. Orang lain hanya tidur, makan, tidur bangun makan, tidur bangun makan masa tu. Jadi tiga pihak ada core saya. Yang pertama Radio Kelantan FM, yang kedua Radio Manis FM, yang ketiga Jabatan Penerangan Negeri Kelantan. Dia tiga-tiga ni ada core saya. Dia nak lagu ni. Jadi saya hantarlah. Saya hantar untuk tiga ni, saya dapatlah token untuk bolehlah buat beli beras-beras, minyak-minyak. Untuk satu lagu tu saya dapat 1,500 untuk tiga stesen tadi. 1,501 stesen atau 1,500? Tiga tu 1,500. Kelantan FM bayar, Manis FM bayar, Jabatan Penerangan bayar. Jadi orang kata untung juga COVID ni, boleh saya buat duit kata. Sebab encik pun dah ada studio sendiri, alat-alat sendiri. Lepas pada lagu tu keluar dekat media sosial apa semua, radio semua, ramai pula penyanyi-penyanyi hardcore saya untuk buat recording jarak jauh. Sebab demo ni pun orang kata nak buat duit juga. Nak kompetisi juga. Sebab macam Poyi Gasi, salah satu orang kata influencer ataupun penggiat dikir hok ada brand di negeri Kelantan kita. Fadil Turbo, siapa lagi, ramai lagi. Fendi. Fendi kenali. Demo ni saya, lagu mana ni? Saya nak buat, kita nak buat recording jarak jauh. Okay, saya ada idea, saya boleh buat. Jadi selain daripada saya dapat PT, demo ni pun dapatlah juga PT untuk dihantar ke radio-radio. Masa tu gitulah. Lepas tu kita post dekat YouTube, kita post dekat FB gitu lah. Saya tengok page Facebook encik 11,000 follower. Ya. Sebenarnya saya baru aktif je. Orang kata sebabnya page Facebook page lo ni kita boleh buat duit. Jadi saya cuba nak kejar benda ni. Jadi alhamdulillah sekarang ni sudah pun orang kata capai dia punya target 10k follower. Dan boleh start kumpul PT lah dekat FB page tu. Tapi syarat dia kena bubuh konten lah. Konten tu kita kena maintain konten kita, dan konten kita kena pastikan yang ada manfaat, yang ada faedah. Betul. Jadi saya ada tengok video encik buat persembahan di Barat dekat majlis perkahwinan encik. Ya. Encik pernah buat persembahan menyanyi di Barat dekat majlis perkahwinan. Ya. Betul ke? Ya. Jadi berapa encik ambil untuk persembahan? Okey, sebenarnya kalau perkahwinan saya pergi dengan package sound system. Saya ada sound system untuk package perkahwinan. Biasanya untuk package sound system saja saya ambil 600. Kalau nak saya nyanyi pula, saya kena mungkin dia kena tambah lagi 300-400 untuk saya nyanyi. Untuk saya nyanyi 2-3 lagu. Jadi kalau Cik Nur Hawanis pernah tengok satu video saya post dekat FB, dan saya kahwin saya nyanyi dekat orang kahwin tu yang tuan rumah dia tu menangis. Lagu Segangin dia nyanyi. Ya. Saya pun tak tahu masa tu. Jadi siapa kau saya sendiri sebab tak nak menyanyi. Dia jadi pun menangis juga. Dia jadi bapa gini ni. Mungkin makcik tu memahami lirik yang ada dalam lagu tu. Selepas pada semuanya okey, saya tanya apa kat apa gini. Dia kata
Dia kata Kak Min nak selajak nah lagu ni. Kak ya jadi macam obses. Macam kan dia kata tak boleh dengar lagu ni dia kata. Sebab lagu tu dia kata macam dekat aja. Terjentiklah jiwanya untuk macam dekat. Oh, rupa-rupanya saya tanya anak dia kata untuk pengetahuan Abang Uji, mak kita ni dia kata kalau dengar lagu ni di radio, dia rela berhenti kerja. Dia rela berhenti buat kerja. Dia duduk depan radio. Oh, menunjukkan terlalu minatnya makcik dekat Raden Mas Uji. Saya pun tak tahu. Okey. Baik, jadi kita teruskan temu buat ini dengan Anis Nabilah. Ya. Assalamualaikum, Anis Nabilah. Waalaikumsalam, Cik. Ya. Soalan yang seterusnya. Ya. Berapakah tempoh masa yang Encik ambil untuk menghasilkan sesebuah lagu di Barat? Seperti yang telah kita ketahui tadi, Encik sebelumnya Encik ada cover lagu-lagu dan Encik juga ada menghasilkan lagu sendiri. Jadi berapakah tempoh masa yang selalunya Encik ambil? Ya, okey. Okey, yang pertama bagi saya ini bagi saya, bagi orang lain saya tak tahu. Bagi saya kena tengok mood. Saya kena tengok mood. Kalau mood saya okey hari tu, kalau okey cepatlah. Kalau macam mood saya tu atas pagar. Tak tahu nak pergi ke ataupun nak undur ke, dia mengambil masa. Paling cepat saya pernah buat lagu dalam masa 5 minit. Siap. Wow. Siap. Masa tu banjir. Saya duduk depan pintu, hujan tak berhenti. Kalau pergi dekat YouTube saya, tajuk dia banjir pulak, tajuk dia. Banjir pulak. Tajuk dia banjir pulak. Saya buat 5 minit. Saya duduk depan pintu, hujan tak berhenti. Dia mood saya okey, masa tu dia mari selalu. Saya nyanyi. Tengok kau gaya super hujan pakak dia mari selalu. Tak boleh nak celak mata, perut pun lapas macam. Dia mari selalu, dia mari. Saya pun dapat tu, saya terus masuk studio, saya rekod. 5 minit siap. Kira ilham tu secara spontan lah kan, Cik? Secara spontan. Paling cepat selama 5 minit. Paling lambat ada satu lagu kawan saya ni rasa dalam dekat setahun tak siap lagi. Dekat setahun tak siap lagi. Ada satu lagu saya duet dengan niat saya nak berduet dengan Ida Azrin. Rasa dalam 6 bulan 7 bulan tak siap lagi ni. Sebab saya nak buat saya nak buat 100% saya punya karya. Saya kira saya tak nak bayar penulis lirik lain. Saya nak buat sendiri. Belakang jadi lama sikit. Dia mudah je. Kalau kita nak cepat, kita bayar penulis lirik lain, kita bayar dia. Kita upah dia, cepatlah siap. Tapi saya nak buat sendiri belakang. Saya tak bukan tak boleh bayar apa, boleh bayar. Tapi saya nak karya hasil titik pilu saya sendiri. Saya nak buat sendiri belakang. Bermula daripada lirik, daripada melodi, daripada lebih asli lah lagu tu. Ya. Itu. Seterusnya, adakah pengalaman Encik menghasilkan lagu susah bagi Encik? Dia bergantung kepada cerita tu. Bergantung kepada cerita lagu yang kita nak buat. Kalau cerita tu jenis cerita simple macam lagu tadi kan, banjir, hujan tak berhenti, mata nak celak tak boleh. Dia mudah. Kalau lagu yang orang kata yang sentimental, lagu jiwa-jiwa sikit, kata bagi saya bergantung juga kepada mood. Kalau mood okey lah. Kalau mood tak okey, lambatlah siap. Dia gitu. Bagi saya memang penulisan ni dan juga kita nak kompos tu memang dia bergantung pada mood. Bagi saya.
Contohnya macam lagu yang Encik Siti Wan kembang tu, itu bagi Encik susah tak? Itu yang Encik cover lagu tu. Lagu tu bagi saya, sebab saya dengar, saya telah dengar hak asli daripada Megat Nordin, jadi bagi saya tidak kata tidak susah lah. Tidak susah lah. Sebab saya pun belajar dengan dia. Faham. Okay. Kecuali kita nak cipta yang baru. Baru kita rasa susah sikit. Nak cari idea baru semua tu. Nak cari idea baru. Macam lagu Segak Angin tu, lirik tu daripada Encik sendiri kan? Lirik tu daripada Encik Sufian Hanuman Ikan. Asalnya. Lepas tu lirik dia tu panjang sangat, jadi saya ubahlah sikit. Ubah-ubah sikit. Termasuk juga melodi. Asalnya daripada dia, tapi saya dengar versi dia, jadi saya rasa macam Tok Belagu Angin sikit. Tok Belagu. Jadi tak apa, saya buat sendiri melodi saya buat. Okey. Itu melodi satu-satu daripada saya. Yang seterusnya, yang sebelum ni pun Encik pernah kata yang dalam penghasilan lagu tersebut, Encik ada menggunakan alat recording Encik sendiri kan? Yep. Hampir mencecah 10K. Yep. Jadi aplikasi. Kawan saya tanya apakah aplikasi yang Encik gunakan? Okey, yang pertama saya beli PC. PC saya ni PC biasa-biasa je. PC pun PC hot record je. PC second hand. Sebab mula-mula dulu memang saya nak savekan bajet untuk saya nak buat seberapa minimal mungkin saya kena keluar duit untuk buat studio. Lepas tu saya fikir balik, lepas tu saya pergi tanya pendapat daripada orang yang ada pengalaman mengenai studio. Dia kata kalau dia nak buat, dia mau kena beli walaupun mahal, dia mau kena beli sebab dia kualiti dia baik, kualiti dia tahan lama gini-gini. Jadi saya pun PC saya dah beli biasa-biasa, jadi saya terpaksa kena beli hardware lain ataupun alat-alat lain ni, termasuk sound card. Saya kena ada sound card daripada Behringer. Saya pakai monitor studio daripada Rocket 5, harga mencecah 1,200 satu biji. 1,200 satu biji. Tak apa Encik, mahal tak apa, dapat guna lama. Yalah, tapi kualiti dia okey. Betul. Kalau kualiti baik tak apa. Ya, saya pakai konsol mixer untuk masa recording. Lepas tu saya pakai, terpaksa kena bubuh aircon bilik. Bunyi saya kena pakai soundproof, saya kena pakai MIDI controller. Banyak lagi lah saya guna. Mic pun saya kena pakai mic harga mahal sikit, terpaksa. Sebab kata mahal, kualiti dia lebih baik. Betul. Jadi sebab saya bukan nak pakai 2 hari, badan saya ada guna lama. Jadi saya terpaksa kena habiskan duit. Tapi saya tidak beli sekaligus. Saya simpan sikit-sikit, beli satu. Makan pun kadang-kadang saya biar dulu makan, saya simpan untuk ni dulu. Tapi orang kata berbaloi lah. Setelah saya buat benda ni, jadi saya buka channel YouTube dan saya dapat hasil sedikit daripada channel YouTube tu. Saya dapat beli kamera untuk saya shoot video. Saya dapat beli gimbal untuk saya buat shoot video. InsyaAllah rezeki tu ada. Ya. Betul. Itulah kata. Boleh kita ke soalan seterusnya Encik? Ya. Encik nak minum air dulu pun boleh Encik. Saya ada idea. Rutin saya buat ideanya. Okay, seterusnya, apakah antara elemen penting yang perlu dititik beratkan dalam mempersembahkan sesebuah dikir barat yang berkualiti tinggi pada pandangan Encik? Okey. Nombor satu, semestinya kalau benda tu berlaku secara kumpulan, sudah semestinya dikir barat ni kalau berkumpulan, dia ada awak-awak, dia ada tuk jawab, dia ada tukang karut dan dia ada pemain alat muzik. Semua tu mesti mantap.
semua tu mesti kena cukup dari segi latihan, kena cukup. Sebab di Barat ni dia kena ada latihan. Kalau latihan dia cukup, insya-Allah persembahan dia akan nampak menarik, akan nampak hebat, akan nampak wow. Kalau latihan tak cukup, saya boleh kata pasukan tu gagal. Sebab saya pernah jadi juri dalam satu pertandingan di Barat, di negeri Kelantan itu. Memang kalau juri memang dia tengok kesinambungan ataupun keseragaman awak-awak di pemain alat muzik dan juga persembahan Tok Joro dan juga Tok Kerat tu. Kalau kata latihan tak cukup, memang out. Memang dia akan out. Memang dia akan out. Sebab saya pernah alami benda-benda gini. Agak-agak berapa lama Encik masa yang diambil untuk berlatih tu? Okey, dia berlatih ni 1 jam sudah cukup. 1 hingga 2 jam sudah cukup. Tetapi fokus paling penting. Fokus. Kena training betul-betul. Training, latihan betul-betul. Semua, kalau 20 orang tu mesti fokus. Tak asyik nak main hal-hal kat luar, tak ada. Kena fokus. Barulah dianya akan menjadi mantap, akan menjadi hebat, akan menjadi semuanya berjalan dengan keadaan baik. Betul Encik, saya setuju. Ya. Seterusnya, bolehkah Encik kongsikan kejayaan atau pencapaian yang telah Encik peroleh sepanjang mencuri bidang di Barat selain daripada yang Encik pernah beritahu sebelum ini? Yang piramidi dan sebagainya. Okey. Kalau nak kira pencapaian ni, saya rasa saya sudah puas dengan pencapaian saya dalam di Barat. Alhamdulillah. Sebabnya masa saya kecil, saya pernah tengok dalam TV pertandingan di Barat kan. Saya duduk dekat TV, kalau aku boleh masuk dalam ni sedap ni, kata besar hebat lah buat ni gini tak. Okey. Sampai satu masa saya duduk dalam TV, orang lain tengok. Jadi kalau peringkat kalau dalam di Barat ni, kalau orang tu masuk pertandingan yang paling berprestij sekali pertandingan di Barat di Malaysia kita, adalah pertandingan di Barat kebangsaan. Jadi saya sudah ada piala untuk pertandingan itu. Dah puas lah kan Encik, dah puas. Itu memang saya puas. Kejap. Nak tunjuk piala ke Encik? Okey. Orang kata masih tersimpan rapi, masih terjaga rapi. Inilah orang kata satu-satunya piala kalau masuk pertandingan di Barat kebangsaan, inilah yang mereka kejar. Tak ada dah piala lain. Inilah orang kata piala yang paling besar sekali dalam pertandingan di Barat. Jadi saya sudah ada benda ni. Sekecil-kecil piala sampai ke sebesar-besar piala saya ada. Jadi saya rasa saya sudah pun menikmati segala jenis piala yang ada dalam setiap pertandingan di Barat di Malaysia kita. Saya rasa kepuasan tu ada pada saya. Encik ada perancangan tak nak pergi pertandingan ke peringkat antarabangsa pula? Sebelum selepas saya menang pertandingan kebangsaan ni, saya sudah letak sini, saya kata okey, sudah cukup. Sudah cukup. Jadi sebelum tu tak ada lagi pertandingan di Barat antarabangsa. Antarabangsa pun siapa je yang ada? Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura, Thailand. Itu je ada. Tapi kata tidak, prestijnya tidak sebesar pertandingan di Barat kebangsaan. Sebab yang masuk saya tengok, saya pernah pergi dekat pertandingan di Barat antarabangsa. Ada pernah buat di mana? Di Kelantan ada buat baru ni. Tapi prestijnya tidak sama macam kebangsaan. Tidak sama macam kebangsaan. Sebab kebangsaan ni kita berperang dengan kita sendiri. Sebab di Barat asal kita apa?
Singapura bukan Singapura hanya timbul selepas pada kita. Jadi dia main belajar daripada kita. Jadi sekarang ni saya rasa kalau peringkat antarabangsa aura dia kurang. Aura dia dengan dikibat kuasa dia tak sama. Jadi saya rasa sudah cukup dengan apa yang saya boleh dan saya sudah puas dengan Alhamdulillah. Maksudnya Encik, lagu-lagu baru yang Encik hasilkan ni lebih kepada santai-santai. Lebih pada santai-santai, lagu jiwang-jiwang, lagu nak sehat. Itulah. Selain itu, Selain itu, Encik juga ada menyatakan sebelum ni bahawa Encik telah didahkan dengan Dikir Barat sejak tahun 90-an lagi. Ya. Kan? Jadi apakah antara kenangan paling manis dan paling pahit yang Encik hadapi? Yang pernah hadapi? Hak ni kenangan paling manis saya sudah semestinya anugerah. Orang kata piala yang paling orang nak, ini adalah kenangan paling manis saya. Sebenarnya banyak, kenangan manis saya banyak. Yang ni paling manis. Ini paling manis. Lepas tu saya ni ini juga paling manis, saya cipta Malaysia Book of Record. Wow. Saya cipta Malaysia Book of Record berdikir selama 14 jam tanpa henti. Wah, tahun bila tu Encik? Tahun 2009, berdikir barat 14 jam tanpa henti di atas kereta api. Daripada Tanjung Pagar, Singapura sampai ke Tumpak, Kelantan. Masa tu saya pergi buat persembahan, saya pergi buat show di Singapura. Di Singapura selama 1 minggu. Ini pun kenangan manis saya juga. Sebab belum pernah ada pendikir yang buat persembahan super saya Dikir Barat di Singapura 3 kali sehari. 3 kali sehari, pagi, petang, malam, pagi, petang, malam, pagi, petang, malam, selama 1 minggu. Tak berturut-turut, setiap hari, tak berhenti. Okey. Saya pergi buat duit sana. Kata saya pernah buat duit tak. Lepas tu balik daripada Singapura, pihak Malaysia Book of Record ada menghubungi saya. Dia kata nak buat Malaysia Book of Record Dikir Barat atas kereta api selama 14 jam tanpa henti. Terbaik Encik. Jadi kira-kira ini antara sumbangan terbesar Encik jugalah dalam kerja Encik. Saya rasa memang orang kata sedikit sumbangan saya kepada negeri dan juga kepada Dikir Barat sendiri. Alhamdulillah. Mengangkat nama Dikir Barat tu sendiri. Betul. Okey, tu kenangan manis. Paling manis dah. Kenangan manis. Balik daripada Singapura, balik daripada persembahan tu, saya tidur 2 hari. Saya tak bangun 2 hari saya tidur. Lepas tu saya terima call lagi. Saya nak dihantar ke 5 Langkawi. Saya buat persembahan sana selama seminggu pula. Ini semua selepas saya menang Dikir Barat Kebangsaan. Itu orang kata antara kenangan manis saya. Dan kenangan pahit saya, saya dituduh makan duit orang Dikir. Itu adalah kenangan pahit saya. Saya dituduh. Sebab tu saya berhenti daripada Dikir Barat tahun 2012. Sedangkan masa tu saya dah ada kerja. Saya kerja dah masa tu. Saya ada kerja dah, saya ada batik saya dah masa tu. Batik saya masa tu menyumbang kepada 2,000 satu minggu untuk saya batik. Saya tak buat kerja ke satu, saya dapat 2,000 satu minggu masa tu. Jadi adalah biasalah fikir ni. Dalam setandang pisau tu dia ada sebutir 2. Betul. Dia gitulah. Jadi okey tak apa, aku berhenti Dikir. Aku berhenti Dikir, aku berehat. Kebetulan masa tu anak saya nak UPSR.
anak saya nak UPSR, jadi saya fokus. Saya hantar dia tuition, kelas tambah apa saya hantar. Jadi saya berehat terus. Saya nak tengok pas degree saya tadi tanpa saya lagu mana. Rupa-rupanya betul lah. Saya sangka tak ada saya memang tak ke mana pun dia. Betul. Sebab job-job DK luar daripada Kelantan semua daripada saya. Jadi orang kata kalau kita betul lah kita dapat. Kalau kita tak betul lah kita dapat. Jadi alhamdulillah betul menyebelahi saya. Jadi selepas pada tu telefon saya balik, mari tak sedap, tak ada demo, tak sia, kahwin tak sia. Jadi dia minta maaf lah balik kepada Encik. Ya. Kita pun okey, maaf tu maaf lah. Tapi tidak sama seperti dulu lah. Gitulah. Itulah orang kata kenangan pahit. Saya tak boleh terima. Dan juga saya ada satu lagi kenangan pahit 2007 pasal kami dikhianati oleh juri. Tidak layak ke final. Kenapa tu Encik? Biasalah. Dia tadi pertandingan DIK ni kalau tak ada bias, kalau tak ada rasuah bawah meja memang tak sah lah. Kira aku dalaman jugalah. Ya, sebab itulah saya ni saya simpan satu hasrat, saya nak bersihkan DIK Barat daripada rasuah. Barang jenis rasuah. Sebab tidak adil lah. Ada rasuah dalam DIK Barat kan. Sebab saya tengok pertandingan, kalau tengok pertandingan DIK Barat tahun lepas kan. Memang tak adil keputusannya. Saya penuh lah. Masa tu Abang Sabri Yunus, siapa lagi? Saudara Sisu jadi juri. Jadi saya rasa, demo ni macam khianat. Yang layak dapat naik juara, yang tak layak dapat juara. Saya ada sana masa tu, saya ada masa tu. Masa pertandingan di kebangsaan 2022. Saya ada. Okey, lagi. Kita beralih ke soalan seterusnya. Adakah Encik menerima, macam kita tahu Encik mempunyai studio sendiri. Ya. Encik mempunyai kemudahan-kemudahan untuk record video. Jadi adakah Encik menerima mana-mana orang yang ingin belajar tentang DIK Barat? Setakat ni saya kata studio saya terbuka. Orang kata menerima siapa-siapa saja yang mari nak belajar. Dan masa sekarang ni pun saya ada kelas latihan vocal untuk siapa-siapa yang nak mari belajar. Dan sekarang ni saya tengah deal dengan Amy Sukmasari, salah seorang pemilik studio juga. Amy Sukmasari, kenal Amy Sukmasari? Tak kenal. Kena cari Amy Sukmasari ni. Bekas pelajar Universiti mana? Sarawak. Unimas. Dia bekas pelajar Unimas. Dia ni belajar dalam bidang muzik, muzik. Dia ni pendikir juga. Sekarang ni pun pendikir. Saya tengah deal dengan dia untuk nak buat kelas vokal yang lebih luas lagi lah kepada sesiapa yang berminat untuk belajar dalam bidang nyanyi. Walaupun individu tersebut tidak mempunyai sebarang pengalaman. Ya. Kita terima belakang. Asalkan minat tu ada. Jadi perkara pertama yang Encik akan ajarkan adalah vokal dalam DIK Barat. Ya, kita test dia ni betul ke boleh nyanyi, dia ni lagu mana, suara dia. Semua kita akan test semua. Seterusnya, lagu DIK Barat manakah yang paling diminati oleh orang ramai pada pandangan Encik? Lagu Encik sendiri. Yang lagu Encik sendiri, yang Encik hasilkan sendiri. Untuk saat dan ketika ni rasa lagu Segangi lah. Sebab kalau saya pergi mana-mana persembahan pun, memang lagu tu akan jadi permintaan pertama. Kalau saya live TikTok pun mesti permintaan lagu Segangi.
Ya, sehingga kan membuatkan orang menangis mendengarnya. Ya. Lepas tu dalam seminggu 2 ni viral ada budak kecil. Ada budak kecil tu. Ada budak kecil dengan nama apa budak kecil tu dia cover lagu Segangi. Memang view di TikTok memang gila-gila view. Oh, dia cover di TikTok. Dia cover di TikTok. Lepas tu dia pergi show mana-mana pun dia nyanyi lagu Segangi. Jadi permintaan untuk lagu Segangi untuk budak tu nyanyi memang ramai. Ya, apakah lagu atau aktiviti Encik yang terkini dalam DK Barat? Saya rasa yang lagu Kata Dulang Paku Serpih tu kan Encik? Saya ada satu lagu baru, 3 lagu cover untuk dikeluarkan di platform saya di YouTube dalam masa terdekat ni. Iaitu lagu yang pertama, lagu baru tadi, Kata Dulang Paku Serpih. Untuk lagu cover, yang pertamanya lagu yang bertajuk Demo Nak Gi Ke Mana. Lepas tu lagu yang bertajuk Sungguh Kau Demokrasi. Lepas tu satu lagi lagu yang bertajuk sudah lagu apa Seko Kumbe. Tajuk Seko Kumbe. Seekor kumbang tajuk dia. Seekor kumbe. Seekor kumbang. Seterusnya pada pandangan Encik juga, bagaimanakah penerimaan masyarakat terhadap persembahan DK Barat, terutamanya bagi masyarakat yang bukan berasal dari negeri Kelantan macam saya negeri Selangor. Jadi pada pandangan Encik macam mana penerimaan orang luar terhadap DK Barat? Saya pernah juga buat persembahan di hadapan Bukit Orang Kelantan. Jadi saya tengok ada yang okey, ada yang biasa-biasa, tidak kata menolak terus, tak, dia hanya okey boleh dengar. Dia saya pernah pergi di Selama Perak. Perak. Mula-mula saya expect demo ni memang tak minat lagu di Barat. Saya expect gitulah. Di Selama tu, di Perak. Saya nyanyi lagu Amba Rasa Berkenan tadi, semua dia orang pakat menyanyi. Semua ada depan saya tu menyanyi bersama saya. Saya kejut, demo ni ingat dengar lagu di Barat. Maknanya lagu Amba Rasa Berkenan tadi betul. Bukan setakat di negeri Kelantan saja. Di Selangor, saya pergi di Bukit Subang hari tu. Saya pergi di Bukit Subang di Selangor. Ada permintaan untuk saya pergi ke sana di Bukit Subang. Hari Malaysia tahun lepas saya pergi di Bukit Subang. Saya nyanyi lagu Segangi dan saya nyanyi lagu Amba Rasa Berkenan. Semua orang-orang Selangor nyanyi lagu. Okey. Bagi saya tidak kata dia ada pro, dia ada itulah. Tidak kata semua menolak, tidak kata ada yang menerima, ada yang atas pagar. Okey boleh dengar. Maknanya okeylah. Mana okeylah. Sebab sebenarnya lagu Amba Rasa Berkenan tu lagu pertama Kelantan yang saya dengar. Encik Raju lagi. Sebab hari tu saya ada pernah buat persembahan dekat IPG ni lagu tu. Jadi itu lagu Kelantan lah yang saya pernah dengar. Ya. Maknanya ada jugalah permintaan ataupun adalah juga peminat lagu-lagu di Kelantan daripada orang luar, bukan negeri asal negeri Kelantan. Alhamdulillah, terima kasih. Okay. 2 lagi soalan Cik. Okey, baik. Seterusnya, apakah cabaran-cabaran yang Encik hadapi dalam mempromosikan seni DK Barat kepada masyarakat, khususnya dalam kalangan generasi muda masa kini? Okey. Kami. Okey. Cabaran dia, saya terpaksa saya kena korban ke masa dan juga
pembelajaran saya. Sebab lah ni kita ada TikTok, kita ada Facebook, kita ada YouTube, kita ada IG, kita ada macam-macam platform untuk kita nak promosi ke lagu-lagu kita. Macam saya ni, macam TikTok, macam IG, macam apa lagi, saya masih baru daripada benda ni. Sebab dulu saya anggap, contohnya macam TikTok, saya anggap benda ni macam mengarut. TikTok ni mengarut. TikTok ni macam tak layak untuk saya. Sebab TikTok hanya untuk budak-budak. Untuk budak-budak sekolah. Saya fikir macam tu dulu. Tapi sekarang ni saya terpaksa kena belajar benda-benda ni. Benda-benda baru untuk saya. Tujuannya bukan lain, bukan apa. Hanya satu, untuk saya promosikan lagu-lagu saya. Sebab setiap kali saya nyanyi, saya buat live di TikTok, saya buat live nyanyi di TikTok, memang saya kena promote lagu baru saya, lagu cover saya dan juga channel yang ada lagu-lagu saya. Saya terpaksa walaupun peringkat awal saya anggap benda ni mengarut TikTok ni bodoh jadi gini. Tapi saya letak tujuan saya untuk saya nak promote benda ni. Macam Facebook lah ni, saya setiap kali saya pergi ada show mana-mana, saya record video, saya bubuh dalam Facebook. Saya nak menunjukkan Facebook saya adalah tempat untuk awak semua cari, ini adalah Dikir Barat. This is Dikir Barat. Tu. Betul Encik, sebab kita pun tak boleh nak nafikan pengaruh media sosial pada masa ini kan. Betul. Kalau dulu kita promote melalui persembahan Dikir Barat di luar. Dan juga promote lagu-lagu Dikir melalui VCD, tali-tali kaset kalau dulu. Hanya dijual di kedai-kedai gitu lah. Tapi lah ni kita mudah. Kita duduk rumah, kita boleh promote melalui YouTube kita boleh promote melalui TikTok kita, Facebook kita, IG kita. Tu kata cabaran dia lah ni bukan bergantung kepada orang lain, bergantung kepada kita rajin atau malas untuk letak ke produk kita. Tu je. Dia sama je macam meniaga gitu je. Encik, generasi sekarang kan dia macam minat lagu yang lagu yang hit pop, balada, jiwa-jiwa. Okay. Jadi itu merupakan satu cabaran juga ke bagi Encik untuk mengenalkan Dikir Barat? Itu adalah memang cabaran salah satu bagi saya, cabaran yang paling besar juga. Sebab peminat-peminat lah ni ataupun viewer lah ni, dia walaupun dia orang Kelantan, dia dengar Dikir Barat, tak gok Dikir Barat, lagu gini baru kita dengar. Itu adalah orang kata kita nak, bagaimana cara kita nak kita kena bina kata pendekatan yang lebih dekat dengan dia. Bagaimana kita nak tarik dia daripada dia asal dia bukan minat Dikir Barat, dia minat hip hop, dia minat rap, dia minat underground lah apa. Jadi kita nak tarik peminat-peminat gini pula. Sebabnya okey. Macam siapa tu? Saya tak ingat dah apa nama kumpulan ni, kumpulan underground ni di Malaysia. Nama apa tu? Yang pakai tanjak tu. Tanjak? Penyanyi yang pakai tanjak tu. Kumpulan Encik? Ya, kumpulan underground Nama apa Yang pakai tanjak tu. Dia sanggup main Kelantan berkolaborasi dengan pasukan Dikir untuk buat lagu. Tak ingat. Saya tak ingat nama apa Adalah. Apa Encik? Kumpulan band daripada komersial punya artis. Tapi bukan Kelantan lah. Bukan Kelantan lah, komersial punya artis dekat KL. Dia sanggup main Kelantan, dia buat kolaborasi dengan pasukan Dikir untuk selipkan irama Dikir, untuk selipkan alat-alat muzik Dikir dalam muzik dia. Itu sebenarnya kita nak gitu. Kita nak biar sampai Dikir Barat ni kita boleh angkat untuk mana tahu suatu hari nanti Dikir Barat ada dalam anugerah juara lagu. Betul Cik. Ada. Lagi ada peluang kita cuba sebarkan, kita cuba luaskan. Ya, betul. Dan juga kita jangan takut untuk inovasikan lagu-lagu Dikir Barat. Sebab peminat lain ni ramai. Suppose saya cakap tadi, awal-awal tadi, ada yang nak remix, ada yang nak di rapkan. Sikit kan Dikir Barat sekarang ni sudah ada rap. Macam lagu Poligasi. Macam lagu Poligasi. Okey. Lagu saya, lagu
lagu baru saya juga ada dua lagu saya ingat lagu baru. Satu lagu yang bertajuk Ambo Rembene. Ambo Rembene. Ambo Rembene. Lagu ni dia ada rap, dia ada macam irama dia keaslian sikit. Lepas tu tengah tu dia ada rap. Lepas tu saya letak lagi rebak. Saya bubuh rebak. Lagu ni special. Jadi mungkin dengan adanya selitan rap kalau lagu Ambo Rembene ini, kata kita boleh tarik ni sikit. Generasi masa kini akan lebih tertarik lah untuk mendengar lagu ni. Ya, betul. Jadi kita beralih kepada soalan yang terakhir. Okey, soalan terakhir, apakah harapan Encik Radin terhadap seni DK Barat sebagai warisan turun-temurun agar tidak lapuk di telan zaman yang serba moden? Okey, pertamanya harapan saya macam ni, macam tak kira lah institut ke universiti ke apa ke, orang kata kena main juga peranan untuk mengangkat seni DK Barat kita. Saya sebagai penggiat seni pun kata akan cuba mengekalkan keaslian DK Barat walaupun dalam keadaan zaman yang moden learning dengan arrangement muzik yang moden pun kita akan cuba mengekalkan walaupun sedikit ada elemen DK Barat tu dalam penciptaan lagu-lagu kita, dan juga harapan saya juga agar pendatang baru ni orang kata cuba dapatkan idea-idea daripada orang lama untuk mengekalkan, cara nak kekalkan lagu mana warisan DK Barat kita. Sebab DK Barat kita ni satu-satunya DK Barat adalah satu-satunya warisan seni mana orang dulu-dulu. Kalau nak kira macam wayang kulit ataupun apa lagi, Mai Puteri ke Mak Yung ke, macam nama tu macam ada tapi tiada gitu. Macam DK Barat dia ada semua. Setiap boleh kata setiap hari ada persembahan DK Barat. Jadi maknanya DK Barat lebih ke depan daripada Mak Yung, Mai Puteri, Mai wayang kulit semua. Jadi saya rasa DK Barat ni platform sambil kita nak buat duit, sambil kita nak mengekalkan tradisi kita. Kata InsyaAllah kita akan cubalah sedaya upaya kita selagi kita mampu untuk mengekalkan apakah itu DK Barat yang sebenarnya. Baik, jadi terdapat banyak maklumat yang telah kami dapat berdasarkan temu bual bersama Encik Radin Mas Uji. Bolehkah saya ingin meminta izin untuk Encik belanjalah satu lagu? Belanja lagu. Sikit je lah Encik. Boleh. Kita bagi lagu Segangi ya. Kita akan bagi lagu Segangi. Ikut juga suara. Untuk apa ni? Aku tak suara. Kejap deh. Saya pun nak record screen juga lah. Okey. Saya nak belanja. Untuk berapa orang ada bersama saya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 untuk pelajar dari Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik Negeri 9. Jadi sebelum tu terima kasih kerana sudi jemput saya. Sama Encik. Encik, tadi pensyarah kami kirim salam dekat Encik, Dr. Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kata alang-alang duduk bersama dengan pelajar-pelajar ni. Saya ngaji bisa berlakon ni saya orang tak ngaji tinggi. Apa ni? Lagu Segangi ni adalah kalau enggak nodeng, lagu Dewi Menjelma adalah jiwa dia. Dewi Menjelma. Dewi Menjelma adalah jiwa dia. Lagu Segangi adalah jiwa saya. Jadi saya nak dedikasikan lagu ni kepada seluruh peminat-peminat lagu-lagu DK. Tak kira you orang Selangor, you orang mana, saya kata saya amat menghargai kerana minat lagu-lagu
Dikir Barat, lagu-lagu daerah Kelantan. Lama tak turun ke basah, rasa nak segar angin, sekok sebok mirisa, boleh hajat doh hari ini. Terima kasih. Nak dengar full kena pergi dekat YouTube saya. Support saya dengan subscribe. Sedap Encik, suara Encik. Terima kasih. Dah, jangan lupa untuk tunggu lagu-lagu baru saya. Jangan lupa subscribe channel. Jangan lupa subscribe channel, jangan lupa follow TikTok saya Raden Mas Uji. Like and share. Dan FB page saya juga Raden Mas Uji. Jadi kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami, menolong kami untuk mendapat maklumat untuk menyelesaikan kerja kursus. Ya, sama-sama. Bahasa Melayu Lestari. Ya. Okey. Habis dah? Assalamualaikum Encik. Terima kasih Encik. Terima kasih. Assalamualaikum. Encik, nak ambil gambar kejap boleh? Okey, boleh. Okay, dah. Okey, baik. Terima kasih Encik. Okey, sama-sama. Terima kasih Encik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nak end recording macam ni? Stop recording.